Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys, macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So guys, kisah untuk kali ni pula berkaitan dengan satu mall. Tapi orang yang kongsikan kisah ni, dia tak nak bagi tahu dekat korang mall tu dekat area mana. Maybe I rasa ada sebab-sebab yang tertentu, dan sebab utama dia lah bagi I lah kan, I rasa sendiri. Sebab utama dia maybe dia tak nak orang-orang yang dekat area situ dah tak pergi dah mall tu. Dan satu lagi, takutlah orang rasa macam terlalu takut tau bila si pencerita ni dia bagi tahu dekat mana area tu. Okay. So sebenarnya kisah ni dikongsikan oleh Nana, tapi bukan nama sebenar dia. Okay. Nana ni nak dijadikan cerita, dia masih ingat lagi tau waktu kejadian pengalaman seram dia tu berlaku dekat dia dengan tunang dia. Okay. Waktu tu 23 hari bulan 3 2021 guys. Kiranya tahun ni waktu awal-awal bulan hari tu. Okay. So nak dijadikan cerita, waktu tu Nana dengan tunang dia plan nak pergi tengok wayang tau malam tu. Okay. So lepas dia Nana habis kerja pukul 5 petang, Nana ni pun pergilah untuk booking tiket wayang untuk dia dengan tunang dia tengok malam tu. Tapi I tak tahulah kenapa si Nana ni dia tak booking online. So I tak tahulah sebab apa kan. Okay. Waktu dia nak pergi booking tiket tu, sepatutnya dia nak tengok pukul 6.30 cerita tu ada. Tapi bila dia nak tekan je, dah fully booking. Okay. So terpaksalah dia kata dia ambil another time, which is time tu pukul 8.50. Ada satu lagi time pukul 12.30 malam, kiranya dah midnight movie. Tapi Nana ni dia tak nak tengok tau kalau dah terlalu malam sangat. So dia ambil lah pukul 8.50. Okay. Waktu tu dia kata dia ingatkan tak ramai orang tau. Sebab tu lah dia tak terburu-buru sangat nak pergi beli tiket. Sebab time tu hujung bulan, so dia tak anggap macam tak ramai orang. Tapi dia baru teringat, dan waktu tu tiket tengah murah gila, tengah sale gila kan. So sebab tu lah dia tak dapat waktu 6.30 tu. Okay. So waktu tu dah pukul 8 malam, Nana ni dah siap solat maghrib apa semua. Pukul 8 suku macam tu lah, tunang dia datang ambil dia dekat rumah untuk diorang pergi sama-sama kan tengok wayang kan. Okay. Diorang sampai pukul 8.30. Dekat mall tu diorang sampai pukul 8.30. Tapi diorang berdua ni punya habit, sebelum diorang nak masuk dekat panggung wayang tu, diorang akan beli like makanan ringan tau, macam popcorn, nugget, air kan. So waktu diorang tengah beli tu, habis dia beli, diorang teruslah masuk dekat panggung wayang tu. Sebab biarlah kita kena masuk awal sikit kan daripada waktu tayangan. Waktu tu Nana kata dia dengan tunang dia dah duduk dekat seat apa semua. Dan selalunya kan ada 15 minit iklan macam tu kan. Okay. Waktu tu dia kata tayangan dah start 10 minit dah. Kiranya 10 minit berlalu dah start dah cerita tu. Tiba-tiba pula Nana rasa perut dia tak sedap guys. So dia macam, dah kenapa kan perut aku tak sedap, aku makan apa tadi? Lepas tu Nana pun cakap lah dekat tunang dia. Dia kata dia nak pergi toilet jap. Sebab dia nak membuang lah, sebab dia sakit sangat perut time tu. Lepas tu tunang kata, okay tak apalah, pergilah kan. Waktu Nana nak keluar daripada panggung tu, kiranya nak buka pintu, Nana terasa macam ada orang tolak dia daripada belakang. Time tu Nana kata dekat dalam wayang tu memang boleh kira orang tau. Daripada 6.30 tadi memang dah full lah kan. Waktu 8.50 tu memang orang dekat dalam panggung tu boleh kira je. So Nana tu rasa macam bengang lah, siapa yang tolak dia dekat belakang kan. Waktu dia toleh je dekat belakang guys, dia rasa nak maki orang tu. Tapi dia bukannya ada perasaan nak maki hamun tau, tapi dia terkejut. Sebabnya dekat belakang dia tak ada orang langsung. Start daripada yang Nana kata dia kena tolak dekat pintu panggung tu. Okay. Start daripada situlah kejadian seram mula berlaku dekat Nana tau. Okay. Waktu tu Nana kata dia terus dia pergi dekat toilet macam biasa. Dan bila dia masuk dekat dalam toilet, dia nampak pintu tandas yang last sekali seolah-olah macam terbuka perlahan.
macam kena tiup angin tu tau. Waktu tu Nana dia tak fikir panjang lah. Selalunya kan ada pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri, macam kena tiup angin macam tu kan. Waktu tu dekat pintu tu juga dia ada tampal satu notis, dia tulis tandas sedang dibaiki. Tapi Nana ni dia kata dia tak tahan sangat nak membuang tu, dia terus dia masuk toilet yang dekat hujung tu. Waktu dia dah siap apa semua membuang hajat dia pun keluar lah. Dia cuci tangan macam biasa apa semua. Biasalah perempuan bila dah nampak cermin kan, dia akan betul-betul lah tudung dia apa semua kan. Waktu tu tiba-tiba je guys, pintu tandas tu dihempap dengan kuat sekali guys. Time tu Nana kata dia tak fikir apa dah, dia terus dia lari keluar daripada toilet tu untuk pergi balik dekat seat yang dekat panggung tu. Waktu dia lari tu, dia rasa macam ada orang yang tengah kejar dia dekat belakang tau. Tapi Nana kata dia tak toleh pun dekat belakang, sebab dia kata kalau dia toleh, confirm dia dah pengsan dah time tu. Waktu dia masuk je macam terburu-buru gila lah, tergesa-gesa macam tu. Dia masuk dekat dalam panggung tu, dia terus duduk dekat sebelah tunang dia. Waktu tu tunang dia macam pelik kan, tengok dia kenapa kan. Tunang dia tanyalah dekat dia, you dah kenapa, okey ke? Nampak macam gelisah je kan, nampak apa? Lepas tu Nana kata dia tak jawab pun, dia just diam je macam biasa. Sampailah habis tayangan tu pukul 10.30 malam macam tu. Diorang pun keluar lah daripada panggung tu kan. Laluan nak keluar daripada panggung tu, dia ada 2 laluan khas tau, sebab dah waktu malam. So diorang ada sediakan 2 laluan khas. Waktu tu Nana kata dia keluar je daripada panggung tu, dia rasa macam diri dia tu sedang diperhatikan. Tapi dia tak bagi tahu dekat tunang dia, sebab dia tak nak takutkan sekali tunang dia. Biarlah, dia kata dia je yang rasa takut tu. Kalau dua-dua takut memang tak jadi apa dah kan. Waktu tu Nana kata dia dengan tunang dia nak masuk satu lift ni. 2 laluan tu guys, dia satu laluan lift, naik lift lah kan, satu laluan tangga. Tapi dia kata memang tak lah dia nak naik tangga. Waktu tu dia nak naik lift, tapi lift yang dekat sebelah kanan tu dia kata dah penuh. So nak tak nak dia dengan tunang dia, which is dia orang dua-dua ni, ambil lah lift yang belah kiri. Waktu diorang masuk je dekat dalam lift tu, diorang pun tekan lah G kan, ground floor kan, nak pergi turun bawah sekali. Tapi guys, korang nak tahu tak, lift tu bawa diorang dekat tingkat 4, which is tingkat atas sekali, dekat car parking. Sampai je dekat tingkat 4, pintu lift pun terbuka dengan slow sangat tau. Dan tu Nana kata dia dengan tunang dia terkejut gila guys, sebab dekat tingkat 4 tu memang sangat-sangat gelap. Cuma ada lampu sama-sama daripada tempat orang bayar parking tu je. Waktu tu nak kata ada orang, tak ada orang. Park guard pun tak ada, kereta pun tak ada guys. Time tu dia dengan tunang dia dah rasa macam lain macam dah. So diorang pun tekan lah G lagi sekali kan. Diorang pun tekan close lah, close dan tekan G. Waktu diorang tekan close tu, diorang pelik sebab dia tak tertutup-tutup pun. Lepas tu tunang dia kata tak apa, cuba you tekan lagi sekali kan. Nana pun tekan lah untuk kali kedua, tekan close. Waktu tu guys, tak tertutup juga. Time tu Nana kata bulu roma dia memang dah naik gila dah. Dan kali ketiga dia tekan, baru tertutup. Waktu tu dia just fikir, oh maybe lift ni ada masalah teknikal macam tu lah, sebab dia tak adalah fikir macam benda-benda tu. Even dalam hati dia, dia memang rasa takut sangat-sangat time tu. Waktu dia dah close dan dia tekan G, tapi lift tu dia tak pergi terus ke ground floor tau. Dia berhenti dekat tingkat yang kedua. Waktu keluar je, kiranya macam buka je lift dekat tingkat kedua tu, dia kata itu adalah tempat parking kereta juga. Sedangkan kalau dekat tingkat 4 dah parking kereta, takkan tingkat 2 tempat parking kereta, mestilah tingkat 2 tempat macam shopping-shopping macam tu kan. Waktu tu Nana dia rasa dah tak sedap hati. So tunang dia macam try untuk tenangkan dia. Tunang pun tekan lah close dan dia tekan balik G. Waktu dia tekan G tu, tapi guys, ya Allah, memang takut gila tau. Sebabnya lift tu dia tak pergi ke G, dia pergi pula ke tingkat 1. Dan dekat tingkat 1 tu lah Nana kata pengalaman yang sangat-sangat ngeri tau. Daripada tingkat 4 ke tingkat 2, pergi pula ke tingkat 1. Bila terbuka je lift tu, Nana dengan tunang dia nampak ada seorang wanita tua berpakaian sangat-sangat lusuh. Rambut dia mengurai ke bawah guys, memang kusut gila-gila, tengah sandar dekat mesin
nak bayar parking tu. Sambil wanita tua tu dia merundung tajam gila dekat arah Nana dengan tunang dia. Waktu tu Nana kata dia cepat-cepat tekan button untuk close tu, dan finally guys, lift tu dia tutup. Dan Nana kata waktu je sepanjang lift nak tutup macam ni, wanita tua tu merangkak-rangkak nak masuk dekat lift yang ada Nana dengan tunang dia tu. Nana kata nasib baiklah dia tekan sekali je, lift tu dia terus tertutup. Nana dengan tunang dia ni bersyukur sangat-sangat guys, sebab waktu dekat tingkat yang first tu dia sempat untuk tekan close lift tu kan. Okay. Waktu tu Nana kata dia pun macam dah tak fikir panjang dah, dia dengan tunang dia terpaksa pergi balik dekat tingkat 3, which is tempat yang diorang tengok wayang tadi, dan diorang tekan setiap button yang dekat lift tu. Okay, sambil dia tekan untuk pergi ke G, ground floor, tunang dia suruh dia baca ayat-ayat lah, like macam ayat pelindung diri apa semua, dan tunang dia time tu laungkan azan guys. Dan Alhamdulillah lah dia kata finally dia sampai juga dekat ground floor. Okay. Sampai dia dekat ground floor, dia tengok Alhamdulillah lah kan, sebab lampu pun masih terang, banyak kereta, dan dia nampak ada Pak Agat lah tengah ronda-ronda dekat situ. Okay. Waktu dia dengan tunang dia nak keluar daripada mall tu, dia pun sempat lah tengok dekat bangunan belah atas tu. Kan waktu malam macam sama-sama macam tu jalan lampu kan, waktu tu kan gelap juga. So Nana ni dia nampak ada seorang budak lelaki tengah melambai-lambai dekat dia daripada tingkat 4. Waktu tu Nana kata dia terus dia pandang depan dan dia cepatkanlah langkah dia kan, terus masuk dalam kereta tunang dia. Okay. Waktu tu sebenarnya dah pukul 11.30 malam. Kiranya lama jugalah dia terperangkap dengan benda-benda yang halus ni kan. Okay. Waktu tu tunang dia ajak dia dulu pergi minum-minum macam tu supaya macam nak legakan dululah daripada benda tadi kan, daripada ingat benda tadi. Dan sebelum tunang dia hantar dia balik, tunang dia ada pesan dekat dia, sebelum masuk rumah tu baca doa dulu, basuh kaki sebelum masuk rumah apa semua. Dan bila masuk rumah, tunang dia suruh mandi apa semua, kiranya jangan tidur dulu, mandi-mandi apa semua, ambil uduk baru tidur, dan jangan lupa juga baca doa tidur. Kiranya tunang dia ni memang tahulah bab-bab agama macam ni kan. Okay. Waktu tu Nana kata dia memang ikut je apa tunang dia cakap, suruh baca ayat pelindung, ayat kursi, 3 kul apa semua. Dan Alhamdulillah lah dia kata malam tu dia tak terkena gangguan apa-apa. Start je daripada dia dengan tunang dia kena ganggu dekat mall tu, itulah first and last dia dengan tunang dia jejak kaki dekat situ guys. Dan barulah dia dapat tahu daripada kawan dia sendiri pasal cerita dekat mall tu. Sebenarnya mall tu pernah ditutup selama 10 tahun sebab ada masalah ekonomi, dan lepas 10 tahun tu barulah dapat recover balik dan mall tu dapatlah beroperasi semula. Maybe I rasa lah dah 10 tahun terbengkalai kan, maybe benda-benda kat situ dah biasa dengan kawasan situ. So bila dibangunkan pula benda baru, diorang mesti akan rasa tergugat, kiranya rasa macam tempat diorang tu dicerobohi. So I rasa itulah salah satu sebab di mana mall tu dia agak berhantu. So tu je lah kisah untuk video kali ni. For those yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang, dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tuned on my next video. Bye.